Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung kepada kitab pengajian kita Risalah Jami'ah karangan Al-Nama Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habashi, yang merupakan murid kepada Al-Imamu Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, anak murid kepada Imam Haddad. Masuk kepada kitab kita kepada tajuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk ataupun air sembahyang. Maka perkara ini ada yang kalau kita buat sengaja ataupun tidak sengaja, maka benda ini batallah air sembahyang kita. Sengaja ataupun tidak sengaja, maka terbatallah air sembahyang kita. Maka wajib kita ulang kembali air sembahyang. Dan terbatal juga perkara-perkara yang berkait, yang berhajat kepada air sembahyang, seperti sembahyang. Contohnya, maka apabila nak ambil air sembahyang, apabila terbatal air sembahyang, maka automatik terbatallah sembahyang. Tetapi kalau terbatal sembahyang, belum tentu terbatalnya air sembahyang. Mungkin dengan sebab-sebab lain, tapi air sembahyang masih ada lagi. Okey, perkara yang membatalkan air sembahyang ni menurut mazhab kita ada 4 perkara. 4 perkara benda yang membatalkan air sembahyang. Ataupun wuduk dipanggil. Pertamanya, keluar sesuatu melalui jalan depan dan jalan belakang, yakni melalui kubul dan dubur. Keluar sesuatu apa sahaja. Keluar benda yang biasa keluar, yakni kalau sebelah depan air kencing kau apa dia, ataupun najis, ataupun benda yang tidak biasa keluar. Sama ada benda itu bersih ataupun benda itu najis juga ke. Yang penting apa saja keluar, sehingga ke angin kalau keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, semua itu membatalkan air sembahyang. Membatalkan air sembahyang. Sengaja ataupun tidak sengaja, sedikit atau banyak, semua itu membatalkan air sembahyang. Keduanya, benda yang membatalkan air sembahyang, hilang akal. Sama ada hilang akal itu sengaja ke tak sengaja ke, tetapi menyebabkan seorang itu hilang akal, ataupun gila, ataupun seorang itu ditukar menjadi benda yang tidak berakal. Contohnya manusia disumpah menjadi khusi. Khusi ini tak ada akal, maka air sembahyang seseorang itu batal kerana menjadi benda tidak berakal. Tetapi kalau seseorang itu disumpah menjadi binatang,
kemudian ditukar semula kepada rupa manusia, maka tidak batal sembahyang kerana binatang itu ada otak. Manakala khusi itu tak ada otak, tak ada akal langsung. Hilang akal, maka masuk dalam kategori hilang akal itu adalah tidur. Tidur masuk dalam kategori hilang akal. Kerana seorang itu apabila tidur, maka seolah-olah akal dia hilang. Bukan hilang akal betul. Kalau hilang akal ni maknanya gila. Seorang itu hilang akal itu maknanya gila. Maka batallah air sembahyang dia. Gila. Maka tidur ni batal air sembahyang. Dia masuk dalam kategori hilang akal juga. Kerana dengan sebab kita tidur, maka akal kita hilang. Bukan hilang betul lah. Kalau hilang betul jadi gila. Maknanya seseorang itu tidur akan jadi gila. Tak. Maksud dia seolah-olah hilang akal. Okey, adakah tidur semua tidur batal sembahyang? Tak juga. Ada beberapa jenis tidur yang menyebabkan yang tidak menyebabkan terbatal sembahyang. Contohnya tidur yang tetap pakai punggung ke lantai ataupun di kerusi, tidur atas motor, tidur atas kereta. Maka selagi mana kita dipanggil tidur dalam keadaan duduk lagu ni, maka tidur kita tidak membatalkan air sembahyang, kecuali tidur itu tidur berbaring. Kalau kita tidur atas kursi kereta, cushion kereta, maka selagi mana dipanggil duduk, maka tidak batal. Kita pun turun ke tempat tidur kita, sehingga orang panggil tak panggil tidur sambil duduk tu tidur berbaring, barulah tidur itu membatalkan air sembahyang. Ketiganya, benda-benda yang membatalkan air sembahyang menurut mazhab kita, iaitu menyentuh kemaluan anak ada dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan anak ada dengan tapak tangan. Tapak tangan ni adalah benda putih di tapak tangan kita ni. Ni adalah tapak tangan. Begitu juga batal sembahyang kalau kita menyentuh dengan bating jari. Ni bating jari. Bating anak jari yang warna putih ni. Benda ini kalau tersentuh pada kemaluan, sengaja ataupun tidak sengaja, maka hukum dia batal sembahyang. Manakala di pinggir jari, pinggir tapak tangan, tidak batal air sembahyang. Menyentuh kemaluan anak ada. Di antara jari juga tak membatalkan air sembahyang. Tidak membatalkan. Di sini juga kawasan putih di sini pun tidak membatalkan air sembahyang. Atas muktamadnya tidak membatalkan air sembahyang. Okey, apabila kita seorang itu menyentuh kemaluan anak ada, kemaluan yang tempat mana menyebabkan terbatalnya air sembahyang, bagi kemaluan lelaki larah dia tu. Batal dia tu lah. Maka hak tu yang membatalkan air sembahyang. Kalau kita pegang gini, batal air sembahyang. Manakala tempat lain, tempat hak keliling tu apa semua, benda tu tak batal air sembahyang. Hanya larah pistol dia saja yang batal air sembahyang. Jangan pegang dengan tapak tangan. Kalau pegang dengan sebelah zahir ni pun tak batal tapak air sembahyang. Manakala bagi kawasan belakang pula, punggung pula adalah tempat keluar najis tu. Jangan sentuh dengan tapak tangan. Tempat yang keluar najis tu, maka kita jangan sentuh dengan tapak tangan. Tapak tangan sentuh tempat keluar najis tak boleh. Manakala punggung kita, tempat kita duduk ni, isi ni, maka tu tidak batal sembahyang kalau sentuh dengan tapak tangan. Lelaki ataupun perempuan, manakala perempuan pula kemaluan dia yang membatalkan air sembahyang, iaitu tempat yang basuh. Yang basuh, tempat yang bersentuh di antara dua bibir dia tu. Kalau atas macam ni tak batal air sembahyang. Atas macam ni tak batal air sembahyang. Tapi kalau jari tu masuk tempat basuh tu, maka batallah air sembahyang. Batallah air sembahyang. Tu maknanya menyentuh kemaluan anak ada. Keluar daripada kalimah anak ada, menyentuh kemaluan gajah,
kuda, itik, ayam, benda itu tidak membatalkan air sembahyang. Kerana manusia saja yang membatalkan air sembahyang. Keempatnya, benda yang membatalkan air sembahyang adalah bersentuh kulit. Kulit lelaki dan perempuan yang sudah besar yang dengan tidak berlapik. Bersentuh kulit. Kalau tak bersentuh tak apa. Contohnya berlapik. Kita ambil kain, lapik, salin dengan orang rumah kita. Mana apa hukum dia? Tidak batal sembahyang kerana berlapik. Sekalipun sangat nipis kain tu, maka berlapik tu tidak batal sembahyang. Tetapi ada orang kata, misalnya seseorang nak bersalaman dengan perempuan, maka dia pun lapik dengan kain. Buat alasan supaya tidak batal sembahyang. Ingat, bersalaman dengan lelaki perempuan yang bukan mahram kita, hukum dia haram, berdosa kerana bersalaman itu menaikkan nafsu, tempat sengkoan syahwat. Tak batal sembahyang saya lapik tu bab batal sembahyang. Bab bersentuhan, bab dengan perempuan ajnabi tak boleh bersalaman. Sekalipun tidak batal sembahyang. Kita bukan bahas bab batal sembahyang, bab perbuatan itu haram. Sekalipun tidak batal sembahyang. Bersentuhan kulit, keluar daripada perkataan kulit adalah bukan kulit. Gapo dia di tubuh manusia yang bukan kulit? Pertama, rambut. Kita jamuh rambut orang rumah kita, tak batal sembahyang. Kita jamuh gapo dia lah, rambut dia ke. Kalau orang lelaki jamuh janggut dia ke, maka tidak batal sembahyang. Keduanya, jamuh gigi. Nama, maka tidak batal juga air sembahyang. Ketiganya, jamuh kuku. Tidak batal juga air sembahyang. Kuku ni tidak batal juga air sembahyang. Tu. Dan kedua-duanya syaratlah lelaki dan perempuan itu mestilah sudah dewasa. Apa maksud dewasa? Iaitu qadar melihat seseorang itu naik nafsu. Misalnya seorang perempuan kalau rendah, kalau kecil misalnya, maka tak naik nafsu. Maka setuh budak-budak perempuan kecil, sekadar kalau manusia melihat tidak naik nafsu untuk setubuh dengan dia, hanya nampak comel macam tu saja, maka setuh tidak membatalkan air sembahyang. Kecuali kita tengok kepada tubuh dia yang sangat tinggi, maka hak tu tak boleh lah. Hak tu batal sembahyang kerana orang tengok belakang nak naik nafsu dengan dia. Begitu jugalah perempuan nak setuh lelaki, kalau lelaki tu kecil, budak kecil, maka tidak batal sembahyang. Tetapi kalau perempuan tengok lelaki tu nampak naik nafsu, maka tidak boleh. Itulah benda-benda yang membatalkan air sembahyang menurut mazhab kita. Dalam mazhab kita hanya 4 perkara ini saja yang membatalkan air sembahyang. Pertama, kita ulang lagi, keluar sesuatu daripada jalan depan, jalan belakang. Yakni kubur dan dubur, keluar sesuatu tu sama apa sahaja, sama ada benda najis ataupun benda bersih, maka benda itu menajiskan. Keduanya, benda yang membatalkan air sembahyang adalah hilang akal. Hilang akal. Maka masuk dalam kategori hilang akal adalah tidur, kecuali tidur yang tetap papai punggung. Yang ketiganya, benda yang menyebabkan batal air sembahyang adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Manakala menyentuh dengan selain daripada tapak tangan, dengan kaki, dengan tangan, dengan lengan, dengan belakang, ikutlah setuh dengan apa dia pun, tetapi bukan dengan tapak tangan, maka tidak batal air sembahyang. Sekalipun tidak batal,
tetapi haram seseorang itu menyentuh kemaluan orang lain sekalipun bukan dengan tapak tangan. Bab batal sembahyang, tak semestinya benda yang tidak membatalkan air sembahyang itu menyebabkan halal dibuat, boleh dibuat. Tak. Keempatnya, benda yang membatalkan air sembahyang menurut mazhab kita bersentuh kulit. Jadi 4 perkara tu kena ingatlah. Pertama, keluar sesuatu jalan depan, jalan belakang. Hilang akal, menyentuh kemaluan yang ada dan menyentuh kulit di antara lelaki dan perempuan. Maka 4 ni saja dalam mazhab kita menyebabkan batal sembahyang. Kalau benda lain terpijak najis misalnya. Najis, kita pijak najis. Apa hukum pijak najis? Maka hukum dia wajib dibasuh, tetapi air sembahyang masih tetap ada, tak perlu ambil air sembahyang baru. Terpijak tarik cicuk ko, tarik kobar ko, tarik lembu ko, maka kalau terpijak, maka basuh kaki sahaja, tak perlu ambil air sembahyang. Tak perlu ambil air sembahyang. Kerana terpijak najis itu tidak termasuk dalam kategori benda yang membatalkan wuduk. Tidak masuk dalam kategori benda yang membatalkan wuduk. Maka hanya perlu basuh najis itu saja dan tak perlu ulang ambil air sembahyang. Masuk lagi kita kepada syarat sah sembahyang. Selepas daripada kita tahu sebab-sebab mandi junub, kita belajar dah fardu ain. Dan cara mandi junub, benda-benda yang membatalkan wuduk, rukun ambil air sembahyang. Maka kita mula nak sembahyang. Kenapa kita cakap mengenai ambil wuduk sembahyang? Kerana benda-benda ini merupakan benda fardu ain yang mesti dilakukan oleh setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan, setiap hari, kecuali perempuan jika waktu ada uzur. Manakala lelaki tidak ada excuse lah, tiap hari mesti kena buat, tiap hari mestilah kena sembahyang. Maka di dalam ilmu fiqh yang wajib dipelajari, ibadat yang wajib kita nak buat. Kalau ibadat tu kita tak wajib buat, contohnya ibadat haji, wajib kita buat tetapi masih belum sampai waktu dia, maka tidak wajib lagi belajar. Puasa pula, wajib kau tak belajar. Apabila masuk waktu bulan puasa, barulah wajib belajar. Zakat ni, kalulah ada duit baru wajib zakat. Tak ada duit, maka tak wajib belajar bab zakat. Manakala rukun Islam hok masih berbaki, haji dah, puasa, zakat masih baki hanya satu, itu sembahyang. Maka sembahyang ini tak ada orang boleh excuse. Semua orang sembahyang. Tak ada kata saya tak wajib dah sembahyang, saya dah jadi wali dah, saya dah kedudukan saya tinggi, saya dah sentiasa ingat Allah Ta'ala, maka tak perlu lagi gerakkan zahir. Hati saya sentiasa ingat Allah Ta'ala. Maka tak ada istilah macam tu. Nabi yang hebat pun, Nabi yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi sembahyang. Kalulah semata-mata mengenal Allah Ta'ala tidak perlu sembahyang, maka Nabi lah orang yang pertama akan menyatakan kata dia tak perlu lagi sembahyang, hanya umat dia saja sembahyang. Tetapi sahabat melihat Rasulullah bersembahyang daripada mula difardukan sehinggalah ia meninggal dunia, dia masih mengerjakan sembahyang. Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat pun Rasulullah banyak ke, sehingga bekak kaki-kaki Rasulullah. Adakah Rasulullah tidak kenal Allah sehingga perlu sembahyang? Maka antara ajaran-ajaran yang menyesatkan umat
adalah meninggalkan perbuatan ibadat sembahyang. Meninggalkan perbuatan ataupun ibadat sembahyang kerana menyangka yang dirinya sudah mengenal Allah Ta'ala. Nah, jadi ikutlah pelajaran yang disebut oleh Nabi, maka jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui nabinya sahaja. Orang lain tak mampu, tak berani, tiada jaminan pun untuk membawa kita kepada syurga Allah kecuali Nabi iaitu Nabi Muhammad. Nah, maka masuk kepada syarat sah sembahyang. Syarat dalam bab sembahyang ada dua. Pertama dipanggil syarat sah sembahyang, kedua syarat wajib sembahyang. Apakah maksud syarat sah? Yakni apabila adalah syarat-syarat ini, maka sahlah sembahyang seseorang itu. Sama ada sembahyang itu jatuh fardu ataupun jatuh hukumnya sunat, itu suku pasal. Yang penting sembahyang dia sudah sah. Kedua, kita akan mengaji syarat wajib sembahyang. Apa maksud syarat wajib? Syarat wajib apabila ada syarat-syarat tadi, maka wajiblah seseorang itu sembahyang. Nah, wajiblah seseorang itu sembahyang, dan kalau dia tinggal sembahyang itu berdosa. Nah, syarat yang pertama, syarat sah sembahyang. Syarat yang pertama, mestilah mengetahui masuk solat dengan yakin. Masuk solat dengan yakin. Lagu mana kita nak tahu, macam mana kita nak tahu waktu sudah masuk? Kena belajar cara melihat matahari. Sesiapa yang melihat matahari, maka dia tahu masuk waktu itu secara yakin kerana dia melihat matahari. Lagu mana? Pertama kita lihat bermula daripada waktu zuhur, yakni gelincir matahari sedikit sehingga benda-benda yang lurus ada bayar dia, timbul bayar dia, maka sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar pula bayar itu seumpama dengan dia. Bayar itu seumpama dengan dia. Contohnya bayar itu 1 hasta, maka bayar itu 1 hasta. Benda tu 1 hasta, bayar dia 1 hasta, maka sudah masuk waktu asar. Nah, boleh dah bab, boleh dah gapo, tak perlu tengok je. Waktu maghrib pula. Waktu maghrib matahari tenggelam habis. Habis tu? Yakin? Yakin. Macam mana nak tengok? Kalau kita duk tepi patah ke, duk mana ke, kita boleh nampak dengan jelas. Nah, lagu mana matahari tu turun, tenggelam bulatan matahari, maka masuklah waktu maghrib. Sekalipun masih lagi ada warna merah yang mengelilingi matahari, ataupun warna kuning dan warna putih. Cahaya yang menghampiri matahari berwarna merah, jauh sikit berwarna kuning, jauh sikit berwarna putih. Tenggelam saja warna matahari, masuk waktu maghrib. Selepas daripada tu, masa lebih kurang 70 minit. Selepas daripada tenggelam matahari, masuklah waktu Isya. 70 minit. Sejam 1/6. Sejam 1/6 daripada tenggelam matahari, maka masuklah waktu Isya. Nah, waktu Isya. Jadi kita tahu. Kalau kita tak perlu tengok je dah, maka kita tengok benda-benda lagu tu, maka tahu waktu-waktu dengan yakin. Subuh pula bila masuk waktu? Apabila keluarlah satu cahaya, dipanggil fajar shadiq. Fajar shadiq ni cahaya yang muncul di sebelah matahari naik. Cahaya dia lagu mana? Cahaya dia melentar di permukaan langit, melentar macam ni. Lama-lama dia semakin cerah sehinggalah timbul matahari.
Maka cahaya itu menunjukkan masuknya waktu subuh. Menunjukkan masuknya waktu subuh. Maka hak tu mengetahui secara yakin. Jadi kita belajar dah cara nak mengetahui masuk waktu secara yakin. Sekarang secara ijtihad pula ataupun secara ijtihad. Ijtihad ni seperti kita buat kerja misalnya. Saya kalau baca Al-Quran 1 juzuk bersamaan dengan 2 jam. Ataupun di antara maghrib dengan isya, biasa saya baca Al-Quran 1 juzuk. Maka apabila kita buat benda ini sebagai rutin kita, maka setiap kali 1 juzuk, okey, boleh dah. Kita buat alamat sebagai menunjukkan masuk waktu isya. Maka seorang itu kalau masuk solat dalam waktu, maka jika seorang itu sembahyang, dia tidak ijtihad dan dia tidak yakin masuk waktu, sekalipun sembahyang dia di dalam waktu, maka hukum dia tidak sah. Kerana apa? Kerana ketika ia niat dalam sembahyang, niat dia itu tidak yakin, masih lagi ragu-ragu. Maka macam mana hukum dia? Tidak sah. Kena ijtihad dulu. Kena zon dulu masuk waktu. Seperti kita buat kerja ke, ataupun kita tengok jam, ataupun kita dengar tok bila. Nampak? Semua itu alamat-alamat menunjukkan masuk waktu. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Nak semaya lagu mana kalau tidak tahu arah kiblat? Syaratnya mesti mengetahui arah kiblat. Kalau nak semaya tak tahu arah kiblat, macam mana nak semaya? Jadi kena tahu arah kiblat. Maka arah kiblatnya biasa waktu tempat matahari turun. Matahari terbenam itu biasa arah kiblat. Lah ni sekarang kita boleh tengok di kompas. Kompas maka ada tunjuk arah kiblat, ataupun dalam handset boleh tunjuk arah kiblat. Maka tengok arah kiblat. Maka kalau orang tak tahu arah kiblat, maka dia sembahyang menurut ijtihad dia. Sekadar dia tahu. Misalnya lah ikutlah apa-apa, misalnya dalam hutan kita tengok pokok kayu. Kita jamuh pokok kayu. Dalam hutan ni gelap, kita jamuh. Misalnya waktu malam, lagu mana kita masuk dalam hutan nak tengok kiblat? Matahari pun tak ada dah. Maka kita jamuh pohon kayu. Batai kayu kita jamuh. Mana sebelah panas? Kalau panas sebelah kau ni, berarti matahari baru jatuh sebelah kau ni. Matahari hok pagi sebelah kau ni. Maknanya hok sebelah panas tu sebelah matahari baru jatuh sebelah petang. Maka kita boleh buat pedoman kata arah kiblat, arah matahari pokok yang sebelah panas sana. Tu jadi arah kiblat. Begitu juga pokok benih pokok tu kan, menjala kepada sebelah mana. Orang lah ni buat pedoman juga astro. Papai astro tu ngadak ke arah kiblat. Tak tahulah dia mau kata lagu tu. Ketiganya, syarat sah sembahyang wajib menutup aurat. Wajib kena tutup aurat. Apa maksud tutup? Mesti tutup dengan sesuatu benda. Jangan tak tutup. Misalnya sembahyang dalam gelap. Dalam gelap tak ada orang nampak, tak pakai baju, tak pakai seluar, tutup lapu, gelap gelemak. Maka semaya dalam keadaan tak pakai baju lagu tu, tak pakai seluar, hukum dia sah. Tak nampak ni, hukum dia tidak sah kerana dia tidak menutup aurat. Tu tak nampak dah aurat. Bukan maksud tak nampak aurat. Hak wajibnya, hak syaratnya adalah kita kena tutup aurat. Sekalipun semaya dalam gelap, wajib menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, hukumnya berdosa. Dan tidak sah sembahyang kita. Tu tutup aurat. Mesti benda. Kegelapan itu tidak dipanggil benda. Mesti pakaian. Mesti benda yang menutup itu. Warna tak boleh.
kita pakai ina buat bentuk kita buat corak dengan lain bentuk seluar. Tak boleh, tak sah. Sebab inai itu kesal sahaja. Warna merah dia kesal. Dia bukan benda yang boleh menutup. Maka wajib kena tutup. Aurat lelaki di antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut juga wajib ditutup. Sekalipun dia bukan aurat, tetapi dia adalah benda yang tidak sempurna, benda wajib kecuali dengan dia. Maka kena tutup juga sekalipun separuh. Pusat pun separuh. Jadi kena tutup pusat dengan tutup lutut. Tu lelaki ataupun hamba perempuan. Lah ni hamba perempuan tak ada dah. Manakala perempuan pula wajib kena tutup seluruh anggota dia kecuali tangan ni, pergelangan tangan, batin dan zahir boleh buka, dan muka dia. Muka ni lah, muka. Apa maksud muka? Kawasan yang kita nampak ketika kita berhadapan. Wajah-wajah ni dalam bahasa Arab, kullu syai'in tawajjahna. Yang kita hadap ke dia, hak tu hak nampak. Maka hak ni muka. Ni muka. Maka setengah kesilapan manusia perempuan itu dia membuka telekung dia sehingga nampak ni. Nampak di bawah dagu dia dan leher dia. Maka hukum dia telah mendedahkan aurat dia. Kerana dalam sembahyang hanya dibenarkan buka muka. Ini sahaja muka. Maka wajib dia letak gini sembahyang. Manakala di bawah ni tak dipanggil muka. Kau panggil muka ni bawah ni. Maka apabila tidak dipanggil muka, maka batallah sembahyang dia. Keempatnya, benda syarat sah sembahyang, wajib membersihkan najis pada pakaian, badan dan tempat sembahyang. Wajib kita bersihkan najis pada pakaian kita, jangan ada najis. Ataupun pada tubuh kita jangan ada najis. Ataupun tempat kita nak letak tangan kita ketika sembahyang jangan ada najis. Kalau ada najis, maka tidak sahlah sembahyang ketika tersentuh ataupun bersentuh, maka batallah sembahyang kita kerana ada najis. Kelimanya, hendaklah berdiri ketika sembahyang fardu. Sembahyang fardu syarat dia mestilah berdiri. Wajib berdiri bagi sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu wajib kena berdiri. Kalau sembahyang sunat, apa hukum dia? Sembahyang sunat hukum dia boleh kita sembahyang sambil duduk ataupun berbaring. Sekalipun kita mampu untuk sembahyang berdiri, dibolehkan untuk sembahyang duduk dan berbaring. Cuma kalau sembahyang duduk dapat separuh pahala, sembahyang berbaring dapat suku pahala. Manakala sembahyang fardu, sama sekali tidak dibenarkan sembahyang dalam keadaan duduk, mesti dalam keadaan berdiri, kecuali kalulah kita itu sakit ataupun uzur yang menyebabkan kita tak boleh berdiri. Pening kepala, kita sakit pinggang, adalah banyak-banyak masalah yang menyebabkan kita tak boleh berdiri. Kalau kita berdiri menyebabkan sakit, ataupun bukan menyebabkan sakit tetapi menghilangkan khusyuk. Sakit ni saya boleh tanggung, tapi jadi hilang khusyuk, terganggu sangat fikiran saya kerana sakit. Ataupun kalau dia bangun memudaratkan tubuh dia, menyebabkan sakit melampau ke, menyebabkan bertambah penyakit, menyebabkan semakin lama sakit dia. Contohnya kalau dia sembahyang sambil duduk, pinggang dia akan dalam masa 1 hari mungkin boleh sihat, boleh sembuh. Manakala kalau dia sembahyang sambil berdiri, menyebabkan panjang sakit dia dalam masa 3 hari pula. Maka dibenarkan dia untuk sembahyang sambil duduk kerana dia ni uzur. Habislah syarat-syarat sah sembahyang menurut kitab Risalah Jamiah. Menurut kitab lain macam-macam pula. Menurut kitab ni habislah syarat sahnya. Sekarang masuk pula lah kita kepada rukun-rukun
sembahyang. Insya-Allah pada siri akan datang kita akan bahas pula mengenai rukun-rukun sembahyang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.